Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat sekali lagi meneruskan program Santai Bersama Ilmuwan. Dan kita pada malam ini untuk pengetahuan tuan-puan semua bersiaran di rumah Al-Fadil Tuan Guru Al-Ustaz Haji Ghazali bin Majid. Beliau merupakan mudir Madrasah Ahmadiyah kita, dan yang saya hormati juga Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran dan seluruh AJK Jawatan Kuasa Tafakuh, Majlis Tafakuh Madrasah Ahmadiyah, dan para asatizah yang hadir pada malam ini. Ya, kita bersiaran di rumah mudir Madrasah Al-Fadil Ustaz Ghazali bin Majid, dan kita bersiaran di Facebook live Majlis Tafakuh Fiddin Madrasah Ahmadiyah. Jadi kalau tuan-puan pertama kali melihat Facebook ini, boleh like, dan siapa yang dah biasa menonton boleh share kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang ingin mengikuti tajuk kita yang sangat penting pada malam ini, insya-Allah. Dan nama program kita adalah Santai Bersama Ilmuwan. Ya, kita buat secara santai ni maksudnya mungkin lepas-lepas makan ataupun air kopi, tak siapa lagi. Kita minum air mineral dulu malam ni. Jadi insya-Allah pada malam ni tajuk yang kita akan bincangkan ialah tentang adabul ikhtilaf ataupun adabul khilaf. Itu adab dalam berbeza pandangan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, umat Islam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan dengan satu perintah yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Allah SWT menyuruh kita supaya bersatu, menyuruh kita supaya tidak berpecah. Ya, kalau berbeza pandangan pun tidaklah membawa kepada perbalahan, permusuhan. Firman Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Dan juga Allah SWT menyebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu wala tanaza'u, jangan kamu berbalah-balah, fatafshalu, dan maka kamu akan menjadi lemah, wa tazhaba rihukum, maka akan hilang kekuatan kamu. Jadi untuk menjaga kesatuan umat itu, maka kita perlu dalam perbezaan pandangan antara umat Islam, kita perlu untuk sentiasa mengekalkan adab-adab yang perlu untuk kita raikan untuk mengekalkan kesatuan umat Islam. Dan pada hari ini kita nak masuk tahun baru, iaitu pada 31 Disember kita pada hari ini, dan insya-Allah esok kita nak menyambut tahun baru 2022, yang mana pada tahun-tahun ini dan kita tengok tahun-tahun yang lepas, kita melihat umat Islam pada hari ini ya banyak berlaku perbezaan pandangan yang menyebabkan kepada perpecahan. Jadi semakin berpecahnya umat Islam itu, maka akan semakin lemah umat Islam. Ya, semakin lemahnya iman, semakin hilangnya akhlak, ya, apabila perbezaan pandangan itu membawa kepada perpecahan. Jadi kita perlu pada hari ini tuan-puan, untuk kita masuk pada tahun 2002 ini, untuk kita tahu apa sebenarnya panduan daripada Al-Quran dan Sunnah untuk kita dalam berbeza pandangan. Jadi pada malam ini insya-Allah Al-Fadil Tuan Guru kita Al-Fadil Syekh Ahmad Fuad bin Amran akan membahaskan kitab yang dikarang oleh guru kami juga di Al-Azhar, Syekh Dr. Jamal Farouk Ad-Daqaq. Kitab yang diberi nama Basair Azhariyah fi Majalat Al-Ikhtilaf Bainal Muslimin wa Dawabituhul Akhlaqiyah. Bermaksud ruang-ruang khilaf yang berlaku di kalangan umat Islam, dan juga apakah panduan-panduan akhlak yang kita boleh untuk lakukan, ya, untuk kita meraihkan khilaf dan berbeza pandangan, ya, pada umat Islam pada hari ini. Jadi insya-Allah Fadil Ustaz akan menerangkan mungkin khulasah ataupun fawaid ataupun ilmu yang bermanfaat untuk kita peroleh daripada kitab ini. Dan insya-Allah pada sesi yang kedua kita akan ada sesi soal jawab. Jadi kepada tuan-puan yang menonton di Facebook yang ingin memberikan sebarang soalan, boleh tulis di ruangan komen, ya, dan yang hadir di sini juga insya-Allah akan boleh memberikan soalan. Dan kita tak lama, kita santai ni sebentar. Bukan kita forum yang yang stres, kita santai-santai, jadi kita buat seja ya. Jadi kalau nak atas soalan tu kena cepatlah, takut tak ada. Takut dekorasi ni dulu. Jadi insya-Allah, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, masya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina wa maulana Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ni di rumah guru kita Al-Fadil sahibul fadilah, Tuan Guru Haji Abdul Ghazali Abdul Majid hafizahullah ta'ala. Walaupun alhamdulillah kita dapat habuan dimuliakan oleh beliau menjadi tetamu beliau pada malam yang berbahagia ini, dan sewajarnya dari segi kaedah adabnya kita tak bercakap di hadapan beliau. Salah dari segi adabnya kalau kita bercakap dengan orang yang lebih daripada kita. Kata guru kita bahawasanya idza kunta ma'al ulama fahfaz lisanak. Idza kunta ma'al ulama fahfaz lisanak. Wa idza kunta ma'al awliya'i fahfaz qalbak. Jadi apabila kamu bersama dengan para alim ulama, seyogianya kita menjaga lidah kita, percakapan kita. Dan apabila kamu bersama dengan orang salih, awliya illah salihin, maka seyogia kamu menjaga hati kamu. Jadi kita ni dah langgar dah lah. Cakap mai-mai rumah orang alim, tiba-tiba kita bercakap banyak pula dah. Jadi salah dalam minta izin sungguh-sungguh lah ni. Melanggar adab yang sepatutnya. Tapi mungkin lepas ni boleh 10 minit kalau bagi peluang kepada guru kita supaya kita dapat manfaat daripada beliau, dia mahkotakan perbicaraan kita dengan nasihat daripada guru kita. Jadi itu satu perkara lah. Jadi minta izinlah dustur, kata ulama, dustur ya ahlan nur. Jadi percakapan yang kedua mengenai program santai bersama ilmuwan. Jadi ilmu ni sebenarnya sebagaimana kata ulama, la yustata'ul ilmu birahatin nafsi. Ilmu tu tidak mampu dicapai dengan rehat, dengan santai-santai sambil-sambil minum air, sambil-sambil. Sebab ilmu tu dapatnya dengan susah, dengan payah. Cumanya tajuk ataupun program kita santai ni sesuainya bagi pihak orang yang mengajar. Para alim ulama menyebut bahawasanya orang alim ataupun orang guru, mudarris, murabbi, seyogia dia melembutkan ilmu. Dia melembutkan ilmu supaya orang mendapat menyerap ilmu. Sebab tabiat ilmu tu keras. Maksudnya tabiat ilmu tu dia payah. Maka tanggungjawab bagi orang yang mengajar, tanggungjawab orang yang menerapkan ilmu, dia melembutkan ilmu supaya ilmu tu dapat diserap. Adapun diri ilmu tu sendiri memang untuk dapat dia memang bisyiqqil anfus. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak atau hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tu kamu tak dapat sebahagian daripada dia, melainkan kamu kena beri seluruh diri kamu pada dia. Mana kalau kita beri seluruh diri kita pada ilmu ni, hanya dapat sikit daripada ilmu. Kalau kita tidak sepenuh hati kepada ilmu, mana tak dapat lah. Baik, itu yang pertama. Adapun tajuk yang nak dibincang pada malam ni, kitab ni sebenarnya Basair Az-Zahriyah ni
yang kitab yang saya pernah baca lah. Dr. Jamal Faruq Jibril Mahmud Ad-Daqqaq hafizahullah ta'ala, secara langsungnya saya tak pernah belajar dengan beliau hafizahullah, walaupun saya kenal dan dia sentiasa hadir, bahkan saya selalu tengok dia datang ke Darul Ifta Al-Masriyah. Akan tetapi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, saya tak pernah belajar secara langsung dengan beliau. Maka Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad, jadi saya tidak belajarlah. Walau bagaimanapun guru saya Syekh Amrul Wardani sangat-sangat menyanjung beliau. Guru saya Syekh Amrul Wardani hafizahullah sangat menyanjung guru kita, dan dia beriktikad yang baiklah kepada guru kita Syekh Jamal Faruq Jibril. Saya teringat satu peristiwa yang diceritakan kepada kami tentang adab, kerana tajuk kita ni tentang adab, jadi saya ceritakan perkongsian tentang adab yang diceritakan oleh Syekh Amrul Wardani kepada kami, bahawasanya satu ketika guru kami iaitu almarhum Syekh Mustafa Imran mula mengajar di Masjid Al-Azhar Syarif. Jadi Syekh Mustafa Imran ni guru yang senior lah. Dia bekas pensyarah di Kuala Sudin, dia mengajar di Masjid Al-Azhar Syarif. Jadi ramailah asatizah dan para dakatirah yang hadir majlis pengajian beliau di Masjid Al-Azhar Syarif. Jadi apabila hadir itu, Syekh Jamal Faruq, Dr. Jamal Faruq ni duduk di sebelah, dan dia tak kenal pun Dr. Jamal Faruq tu doktor ko. Jadi ketika bersyarah ataupun dia mengajar tu, Syekh Mustafa Imran ataupun Dr. Mustafa Imran ni dia kritik orang-orang yang dapat PhD. Dia pun ada PhD juga. Syekh Jamal Faruq tu pun dia ada PhD juga. Dia kata doktor pun belum tahu apa-apa juga dah tu. Jadi dia kritik lah. Dia tak sebut nama. Jadi kata adalah pelajar-pelajar tu ketawa kuat sikit. Pelajar-pelajar tu ketawa kuat, katanya Syekh Amrul Wardani. Saya tak ada peristiwa tu, walaupun dua-duanya guru kita, tapi saya tak ada peristiwa tu. Adalah pelajar-pelajar yang ketawa kuat sikit. Jadi bila ketawa kuat tu, Syekh Mustafa Imran perasan macam ada doktor, ada pensyarah duduk depan dia pun perasan lah. Syekh Dr. Jamal Faruq ni, dia pun tanya, ustaz daripada mana? Kata daripada doktor kuliah. Doktor kuliah dakwah. Doktor kuliah dakwah. Maka doktor, saya minta maaf lah. Jadi pelajar-pelajar ni tak berhenti ketawa, duk ketawa lagi. Jadi kecil hati Syekh Mustafa Imran, macam dia rasa dia muhrij dengan sebab orang dia pun tinggal, tak kira doktor siapa pupuk, dia bangun tinggalkan majlis mengaji. Jadi siapa pergi minta maaf? Dr. Jamal Faruq pergi minta maaf. Dr. Jamal Faruq pergi minta maaf, bukan dia pun, bukan salah dia pergi minta maaf dan minta bukan salah dia, bukan orang lain. Katanya Syekh Amrul Wardani, dia kata pelajar-pelajar yang ketawa tu pelajar-pelajar macam Ahmad Fuad lah. Dia sebut, saya ingat ke cerita tu, pelajar-pelajar macam Ahmad Fuad lah yang ketawa tu. Hafizahullah, bukan saya tak ada dalam majlis tu. Hafizahullah ta'ala. Baik, pertama sekalinya mengenai adab. Saya tak ikut sangat dah. Adab ni dalam agama Islam salah satu perkara yang sangat besar. Bahkan dia kata pati bagi ilmu agama Islam tu sendiri duduk di adab, duduk pada akhlak. Dia mana comelnya akhlak tu, comelnya adab itu, comelnya agama Islam tu dengan adab. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sahaja aku ni dibangkitkan untuk menyempurnakan, untuk memunyahkan makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Dan satu riwayat salihul akhlak, mana akhlak-akhlak yang baik. Ada setengah-setengah pensyarah mengatakan beza di antara al-akhlak dengan makarimul akhlak. Dia kata al-akhlak tu
pada dasarnya dituntut dalam agama. Dia bukan benda yang sampingan daripada agama. Tapi makarimul akhlak tu satu perkara yang menyempurnakan bagi agama Islam, yang mengindahkan agama Islam. Jadi saya berfikir, apakah beza di antara al-akhlak dengan makarimul akhlak? Walhasil, contoh kita kata dalam bab perkara-perkara syariat dia. Dalam perkara syariat, contoh kita kata bayar zakat. Bayar zakat kalau kita ada 100 atau kalau kita ada 40 ekor kambing, seekor kambing ya wajib tak. Mana bila kita bayar zakat, keluarkan zakat satu ekor kambing tu, maka keluarlah kita daripada sifat bakhil. Adalah pada kita tu sifat pemurah dah. Sekurang-kurang pemurah tu sudah ada dah. Tapi sebagaimana kata orang soleh, sepatutnya dia moga Allah Ta'ala belaka. Kalau Allah Ta'ala belaka, tak apa 40 ekor tu. Daripada Allah Ta'ala belaka, kita kembali ke semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada masalah. Minallah wa ilallah. Jadi kemuliaan akhlak tu tak ada batas. Mungkinlah permulaannya memang bayar zakat lah, tapi kemuncaknya seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah buat pada zaman Nabi SAW tu. Apa dia? Nabi tanya dalam peristiwa perang Tabuk, Nabi kita SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar beri semua hartanya, semua harta, sehingga kan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sebut dalam Sahih Bukhari tu, dia terpaksa berhutang lepas tu. Untuk nak duduk rumah orang, dia jual lah ke rumah dia. Dia terpaksa berhutang. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari tu, sehingga dia terpaksa berhutang untuk buat kebaikan. Maknanya kalau kita lebih-lebih dah tak. Kalau ikut kaedah kita ni, apa lagu tu siapa menyusahkan diri. Maka Sayyidina Abu Bakar buat lagu tu pada perang Tabuk. Maka Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Taraktu lahumullah wa rasulah. Kami tinggalkan kepada keluarga kami Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu tak ada lah lebih pada ukuran kita, tak ada hak. Kemuliaan sifat kemuliaan akhlak tu tak ada hak. Mana tinggi sangat. Baik, syukurlah saya memetik perkara yang saya dengar daripada guru kita Al-Fadil, Tuan Guru Haji Ni Abdul Qadir Ni Muhammad Mudi Sekolah Mahad dulu. Dia bagi tahu pada kami dalam satu majlis, dalam majlis di rumah. Dia kata, bukan rumah dia kata sebenarnya kita di sekolah Arab ni, kata Ustaz ni, kita tajuk pengajian kita akhlak daripada sekolah kata 1 sampai kata 4. Kita belajar akhlak. Sebenarnya kita belajar adab ya. Dalam tu semua mata pelajaran kita tu isi madah kita belajar tu, kita belajar adab. Kita tak belajar lagi akhlak. Maksudnya kita belajar etika luar tu. Tu pun kalau kita berjaya terapkan, alhamdulillah rabbil alamin. Dan adab ni sangat-sangat besar, sehingga kan Nabi SAW, walaupun hadis ni dhaif, tapi dipandang besar di sisi ulama tarbiyah hadis ni. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah diajarkan adab oleh Tuhanku, maka sebaik-baik adab itulah adab yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Itu antara tanda kemukjizatan Nabi kita Muhammad SAW, sebab Nabi kita dilahirkan sebagai anak yatim, dan tidak ada orang yang mendidik Nabi. Dan jiwa orang-orang anak yatim ni, kanak-kanak yang tidak ada ayah ni, sangat berbeza dengan jiwa manusia yang, dan cara nak didik dia tu sangat-sangat susah. Maka perhatiannya khusus perlu didikan. Mendidik anak yatim tidak sama dengan mendidik tu. Tapi Allah SWT sempurnakan akhlak Nabi kita SAW dalam keadaan baginda dibesarkan sebagai anak yatim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran nikmat tu pada Nabi kita SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna. Antara satu nikmat yang besar. Bahkan Imam Busairi rahimahullahu ta'ala menyebut ini salah satu, cukuplah, memadailah tanda kemuliaanmu ta'dibu fil yutmi. Maknanya Allah Ta'ala bagikan adab kepada Nabi tu SAW tu dalam keadaan Nabi tu sebagai
anak yang dibesarkan sebagai anak yatim. Jadi manusia yang sempurna akhlaknya. Bahkan Nabi kita SAW menyatakan bahawasanya tanda seorang itu sempurna iman, maka akhlaknya akan jadi akhlak yang paling baik. Ahsanuhum akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan, ataupun ahasinukum akhlaqa. Maknanya orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna akhlaknya ataupun orang sempurna iman dia, tanda kesempurnaan iman tu akhlaknya akan jadi baik. Maka oleh itu kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, orang yang paling sempurna akhlaknya ialah Nabi, sebab Nabi yang paling sempurna iman. Orang yang paling sempurna akhlaknya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sempurna imannya. Maka semua daripada situ juga kita ambil dasar bahawasanya akhlak dan perilaku itu bermula daripada iman. Boleh jadi orang-orang ni ada orang yang dia senyum, dia bergaul dengan manusia atas dasar kepentingan, dia buat baik pada orang itu, dia takut kerana nak cari makan dan sebagainya. Tapi yang paling mahalnya ialah akhlak dan peribadi itu kita buat kerana Allah dan Rasul. Itu yang paling dasar lah. Baik, jadi apa beza adab dengan akhlak ya? Akhlak ni dia ada sedikit luaran sebenarnya. Macam kita senyum, macam kita kata, adab ni dibentuk bermula dalam rumah. Ulama-ulama kita Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab dia Riyadhatus Sibyan, dan kitab ni walaupun jarang orang kita mengaji, tapi pengamalannya orang kita buat, sebab dia ambil daripada ilmu Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nash'i atammu syani. Ketahuilah olehmu bahawasanya mengajarkan adab kepada kanak-kanak tu sejak daripada kecil itu antara perkara yang paling, urusan yang paling sempurna. Bahkan kata guru kita Syekh Umar Razik ni guru kita yang mengajar di Sahah Yaman dulu, kata beliau, man izdada adaban izdada qurban. Barang siapa yang bertambah adab dia, maka bertambah dekat dengan siapa? Tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan manusia, tambah dekat dengan semua orang. Bila dia jaga adab dengan manusia, dia dekat dengan manusia. Dia jaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah taala. Dia jaga adab dengan ibu bapa, dia dekat dengan ibu bapa dia. Maka man izdada adaban izdada qurban. Jadi sangat-sangat besar. Jadi sangat penting bermulanya daripada rumah. Adab kita dengan ditanam di rumah. Ditanam di rumah dan juga keluar. Mula-mula kita belajar dengan ibu bapa kita. Kita beradab dengan ibu bapa kita. Sebab tu kita kata payah nak didik orang yang tidak ada, orang yatim. Kenapa payah nak didik? Mana orang tak pernah rasa ayah, sebab dia tidak ada satu unsur yang besar yang mendidik dia. Maknanya mak sahaja. Kalau ibu boleh mendidik dia tu, berjayalah ibu tu. Maknanya bukan kata tak ada orang yang berjaya dididik oleh ibu dia. Bahkan kata guru kita yang kami belajar kitab Riyadhatus Sibyan dengan beliau, iaitu Al-Habib Mahdi Abu Bakar, kata Al-Habib Mahdi, Imam Ghazali tidak sempat dididik oleh ayah dia. Tidak sempat dididik oleh ayah dia, tapi dia dididik dengan niat ayah dia. Oh, Masya Allah. Dengan niat ayah dia tu, Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna ke dia. Maknanya itu pentingnya makanan yang halal, pentingnya niat ibu bapa untuk mendidik anak dia. Maka kesannya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tu menjadi orang yang mujadid dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah tentang adab, bahawa adab tu bermula di rumah. Mula baru adab keluar daripada rumah. Macam mana bila kita tahu beradab dengan orang dalam rumah kita, kita akan tahu beradab dengan orang luar daripada rumah. Kita tahu bagaimana nak beradab dengan orang lebih tua, lebih kanan usianya daripada kita.
macam mana kita nak beradab, nak kesian belah kepada orang lebih lemah daripada kita. Semua tu bermula daripada dalam rumah. Kemudian kita pergi ke kita pergi sekolah, kita pergi ke madrasah, kita pergi ke tempat mengaji, kita belajar adab. Semua tu, bahkan adab tu sangat penting. Dalam kitab ni disebut satu nukilan daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Pada hari pertama mak dia hantar dia mengajar, mak dia pakai ke dia serban, ammamathu. Lepas tu kata mak dia, idhhab ila Rabi'ah, pergilah Malik, kamu belajarlah dengan Rabi'atul Ra'yi, Rabi'at ibn Abdul Rahman, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu belajarlah dengan Rabi'atul Ra'yi, katanya, wa ta'allam minhu al-adab qabla ilmi. Mana kamu belajarlah adab dulu dengan dia sebelum kamu belajar dengan dia ilmu. Mana siapa ke adab tu lebih dahulu daripada ilmu. Baik, nak masuk kepada tajuk kita ni, adab berselisih. Macam mana kita nak berselisih? Jadi adab tu tidak pernah boleh tinggal lah. Ibarat kata daripada rumah, keluar rumah, pergi ke mana tempat kerja pun belajar, dah siapa pekat mengajar, jumpa dengan siapa-siapa pun, tidak ada satu tempat pun yang mana kita boleh tinggalkan adab kalau kita selagi mana kita sempurna iman kita kepada Allah. Bila kita tinggalkan adab tu, maknanya kita kurang atas iman tu. Itu bahasa santai tu, tak sebut Quran dan hadis lah tu. Maaf dah, walaupun tu kitab kita pengurusi majlis kata kena sebut Quran dan hadis Nabi SAW, sebut pula hadis dhaif. Tak apa, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita tengok Nabi kita SAW, peribadi Nabi tak pernah tinggal ke adab dalam setiap kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semua setiap keadaan, daripada baginda kecil, sejak daripada rumah Sayyidina rumahnya Abu Talib, disebut dalam kitab sirah, Nabi kita tidak berlomba-lomba makan. Tunggu orang panggil dulu, bukan kata pergi makan. Sejak daripada situ lagi sudah bermula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu sudah ada adab dah. Siapa yang ajar adab pada dia? Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap peringkat kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bermuamalah, dia berniaga, dia dikenali sebagai orang yang amanah, orang yang jujur. Kemudian dia berkahwin dengan dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin, kerana keikhlasan dia, kerana kejujuran dia. Kemudian kita tengok sebelum akhlak Nabi, sebelum Nabi SAW menerima wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan wahyu tu pun, bagaimana dia bermuamalah dengan ayahnya Zaid bin Harithah. Ayahnya Zaid bin Harithah nak tebus Zaid bin Harithah yang jadi hamba ataupun anak akak baginda. Sebelum tu baginda tak ambil sebagai anak akak lagi, dia tu hamba di rumah dia, maula di rumah dia. Maknanya peristiwa ni berlaku sebelum kenabian. Maka keluarga Zaid ataupun Harithah, ayahnya Zaid itu, minta dengan Nabi kita SAW untuk bayar. Maka Nabi SAW, sebagaimana disebut dalam kitab Sirah bin Hisham, Nabi kita SAW beritahu kepada Harithah dan juga adik-beradik dia ataupun bapa saudara Zaid itu, dia kata kalau dia nak balik, tak payah bayar apa-apa. Ambil dah, tak payah bayar apa-apa. Dan kalau dia tak siap balik, kita nak duduk, biarkan dia duduk sini. Dan walhasil Zaid tak nak balik. Zaid tak nak balik, sehingga katanya ayahnya Zaid, kamu nak duduk di Mekah sebagai orang asing, duduk sebagai maula tu maksudnya bekas hamba, status kamu turun. Duduk di Mekah ni kamu duduk turun, kamu status kamu rela duduk dengan manusia yang rendah status, mana hamba yang dimerdekakan, daripada kamu balik ke kampung halaman kamu, duduk sebagai anak orang yang merdeka, tak ada orang tahu kamu ni hamba orang di kampung kamu rela dan kamu mempersia-siakan kami datang. Sebab apa? Sebab molek sangat layan Nabi SAW, lebih daripada ayah dia.
sangat-sangat mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok bagaimana Siti Khadijah Al-Kubra mensifatkan Nabi ketika mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, balik Nabi dengan keadaan gemetar sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Siti Khadijah beritahu apa dia? Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya kamu menghubungkan silaturahim, wa tahmilul kalla, dan kamu menanggung orang yang menjadi beban orang lain. Macam mana kita nak faham zaman kita sekarang orang yang dibeban? Maknanya orang, anak-anak ataupun orang-orang dalam masyarakat yang menjadi beban orang lain. Kalau bahasa kita sekarang, sampah masyarakat. Sampah masyarakat tu dijaga oleh Nabi. Maknanya kita kata, maaf, saya bukan nak kata orang-orang yang, kalau kita kata orang yang menyusahkan orang kampung lah, tak ada bebanan, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, dan Nabi mencarikan pekerjaan bagi orang tidak punya pencarian. Tu semua kerja Nabi buat ketika sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kenabian. Mana sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna dah. Baik, jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi lah dengan wahyu tu, lebih indah, lebih tinggi, lebih apa. Dan kata Nabi, kita dah sebagaimana kata, setiap peringkat kehidupan Nabi, tidak pernah Nabi tak pernah tinggal apa yang namakan akhlak Nabi SAW tu sentiasa, ketika dia disenangi, ketika dia dibencilah oleh orang kafir, ketika dia dihimpit, ketika dia dalam kesusahan, ketika dia dianiaya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu macam mana bila kita sekarang kita nak mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat Islam nak mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apatah lagi kalau kita ni, kita kata kita ni orang yang mengajar ataupun orang yang nak mendidik orang lain, kita sebagai ibu bapa nak didik anak-anak kita, macam mana? Macam tak dapat tidak kena ikut cara Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sebut kata ikhtilaf ni tak nanti ke ikhtilaf ulama, kadang-kadang ikhtilaf baina zaujain pun masuk juga. Kita berkonflik dengan isteri, katanya Piramli, sedangkan lidah lagi kan tergigit tak. Ini kan pualak suami isteri, tu bukan Piramli sebut sebenarnya, tu pepatah kita dah, cuma masyhur sangat Piramli buat lagu. Baik, jadi orang dekat tu pun lagi kita boleh balas. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke situ Nabi ajar, sampai ke balas dengan isteri. Kalau isteri buah angin lagi mana nak raya. Macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ambil isteri yang tercinta selepas daripada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, itu Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu Nabi beritahu kepada Siti Fatimah, hibbu abika, itu kekasih ayah kamu wahai Fatimah. Hibbu abika, man kana yuhibbuni falyuhibbu hadhi, siapa dia yang cinta kepada aku wahai Fatimah, maka dia kena cinta kepada Aisyah. Hibbu abika. Baik, macam mana Nabi SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Dalam satu riwayat yang disebutkan dalam riwayat sahih, ada riwayat sahih, Siti Aisyah ni dia ada juga tahin-tahin dia tidak belagangi sebagai dia, sebab katanya almarhum guru kami Syekh Ahmad Ali Taharayan rahimahullahu taala, al-mar'atu mar'atu wa in kanat ummal mu'minin. Dia kata bermula orang perempuan itu tetap orang perempuan walaupun dia tu isteri Nabi. Orang perempuan tetap perempuan walaupun dia isteri Nabi. Macam ada ketika-ketikanya dia bertingkah laku dengan Nabi sebagai dia seorang perempuan. Dia tak ingat dia tu mak Nabi, dia tak ingat dia tu isteri Nabi, dia tu orang perempuan. Maka bagaimana Nabi SAW
Betul tak balas. Sedangkan Nabi kata, ingat ni Rasulullah ni. Tak. Bukan begitu Rasulullah SAW. Ni suami ni. Tahu tak? Deraka lah kamu. Tak, bukan begitu. Nabi SAW bukan begitu. Nabi SAW siap beritahu lagi. Wahai Aisyah, saya tahu. Dia berubah ni. Saya tahu kalau kamu tak suka kepada saya. Saya tahu kalau kamu tak suka kepada saya. Kalau kamu tak suka kepada saya, kamu bersumpah dengan la wa rabbi Ibrahim. La wa rabbi Ibrahim, demi Allah saya tidak sekali-kali, dengan demi Allah Tuhan Nabi Ibrahim. Demi Allah Tuhan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kamu tengah angin kamu baik dengan saya, kamu kata la wa rabbi Muhammad. La wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhan Nabi Muhammad. Tu bersumpah. La wallah lah. La wallah ni ada dah sampai dulu. La wallah tu la wallah, la wa rabbi Muhammad, la wa rabbi Ibrahim. Jadi Siti Aisyah pun bila Nabi sebut begitu, Nabi perasan. Nabi dia bukan kata, Nabi SAW peka sampai ke situ, SAW. Nada cakapan tu dah tahu dah. Bahkan dalam hadis Ummu Zar' yang masyhur tu disebutkan sifat orang lelaki yang tidak disenangi oleh orang perempuannya. Dia tidak mempedulikan isteri. Apa dia? La yahmilul bath. Mana dia tidak tahu apa benda hak isteri dia. Wala yas'alu amma ahid. Dan dia tak tanya pun kalau ada apa dia, kalau kata guru kita Syahli Jumaah, kalau kursi set beralih pun dia tak tanya apa kursi set beralih. Contohnya isteri tu alih dah kursi set, duduk sini pergi sini, katanya isteri suami yang sepatut tanya, kena tanya pasal apa beralih kursi, apa tukar kain cadar. Kena tanya tukar dah kain cadar. kena sampai situ. Sebab apa? Sebab tu perhatian kepada isteri. Dan Nabi kita SAW sampai situ aja. Ajar kita. Dah macam mana pula kalau tu? Dan Siti Aisyah adalah satu riwayat yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala dalam Dhaiful Jami'. Saya tak ada dah kitab tu, Dhaiful Jami'. Dalam kitab Jami' Saghir Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala sebutkan suatu hadis. Dan hadis ni Imam Suyuti sebut rawahu Ibn Sunni, dan disebut oleh Al-Imam Ibn Sunni bahawasanya Nabi kita SAW apabila Siti Aisyah radhiyallahu taala anha marah, entah marah macam mana tak tahu dalam hadis tu, Nabi SAW kata ya Uwaishu, ya Uwaishu. Nabi guna tasghir, katanya Imam Al-Munawi sebab nak berlembut, mulatifan, sebab Nabi nak berlembut. Tengah-tengah orang duk marah tu, kita jangan marah gitu. Jadi habislah cerita. Jadi dia panggil, katanya orang-orang di Jabat Mufti Mesir, har wa nar benzin kulli syai. Dah belaka. Dah lah dia mau marah, dah kita cuba minyak benzin pula tak ada apa satu. Jadi mari siapa ke Jabat Mufti cerah lepas tu. Jadi memang kena mengalah lah orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki memang kena mengalah pada ketika tu. Walhasil, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Nabi SAW kata ya Uwaishu, panggil tu pun nama lain dah, bukan nama sekala ni, tak pernah dengar ni. Ingat ke ya Humairah, dah teka marah ya Uwaishu, ya Uwaishu, quli ada satu dia, Allahumma rabba Muhammadin, Allahumma rabba Muhammadin اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وعذني من مضلات الفتن. Wahai Uwais tu Aisyah lah, nama manja lah, tak pun nama nak berlembut. Aisyah, bukan Aisyah lah, Aisyah tak lembut dia. Ya Uwaishu, dia kata mintalah doa kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya Nabi tu, adhib ghair, ighfir dhanbi, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, wa adhib ghaidha qalbi,
dan hilangkanlah kemarahan aku, wa'idni min mudillatil fitan, dan jauhkanlah aku daripada fitnah-fitnah yang menggelakkan, yang menghilangkan aku daripada kewarasan. Min mudillatil fitan. Baik, apa nak sebut tu? Makna Nabi kita SAW menyelesaikan perbalahan dengan akhlak. Dah banyak peristiwa hatta dengan Nabi Siti Aisyah, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Hadis ni riwayat hadis yang sahih. Hadis Nabi mengkunyahkan Sayyidina Ali dengan Abu Turab. Dalam Sahih Bukhari ada. Kenapa Nabi menggelarkan Sayyidina Ali dengan Abu Turab? Sebab hari dia balah dengan Siti Fatimah. Ni perbalahan ulama paling besar lah ni. Perbalahan ulama yang paling besar lah ni. Itu Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Baitul Nubuwah, dengan fitian ahli jannah ni. Tak ada perbalahan yang paling besar antara anak dengan menantu Nabi kita SAW. Jadi lagu mana perbalahannya? Sayyidina Ali pergi tidur di masjid. Sayyidina Ali pergi tidur masjid. Maknanya boleh kira dah lah, pergi keluar tidur masjid dah. Maka macam mana Siti Fatimah nak buat masalah dah? Nak ngadu kepada Rasulullah? Maka ni juga katanya guru kita Dr. Isam Aid Abu Fahmi Abu Gharbiyah orang Manufiyah. Dia kata Siti Fatimah pun masya-Allah, dia tak banyak cerita, dia tak banyak cakap. Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ayat masuk Sayyidina Ali, dia tidur masjid dah. Maka bila siapa Nabi duduk dengan para sahabat, dia nak mengadu hal tu, kata ada apa? Siti Fatimah sebut Ali. Sepatah tu ya. Nabi kita SAW faham, tak perlu banyak. Apa kau dia ada apa Ali? Tak ada. Orang lain duduk dengar apa semua Ali. Dia mengecilkan masalah. Konflik tu dikecilkan. Tak ada bercerita, tak ada buat mulut apa semua sekali. Ada apa? Ada apa Ali ke apa? Tak, bukan begitu. Nabi kita SAW sangat-sangat faham. Dan Siti Fatimah pun memang manusia yang sangat paling sama dengan Nabi SAW. La tukhti, bahkan sama sekali dengan Nabi SAW. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah ni kelakuan dia sama dengan Rasulullah SAW. Lam tukhti misyatuhu misyata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada ketika tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar pergi cari Ali. Tanya mana Ali? Ali duduk tidur dalam masjid. Maka Nabi pun masuk dalam masjid, tengok Sayyidina Ali duduk guling atas masjid, berguling atas masjid, berdebu, penuh dah debu. Lama dah kali tidur masjid. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gosok. Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangun ya Aba Turab. Katakanlah, katanya Syekh Dr. Isam Aid Abu Gharbiyah, habislah cerita. Balik habislah. Selesai lah. Tak ada cerita apa-apa. Tak ada apa-apa, selesai dah. Baliklah sini. Ada satu riwayat, ceritanya dia kata Sayyidina Ali pergi ambil Siti Fatimah, balik tadi habis cerita. Jadi walhasil dalam masalah pun Nabi SAW mengecilkan masalah, bukan memperkecilkan masalah. Nabi tahu menguruskan masalah SAW dengan apa? Dengan kebijaksanaan dia, dengan akhlak dia, dengan kenabian dia. Dan katanya Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur, kenabian ni paling besarnya di akhlak. Mana kenabian ni, sifat kenabian paling besar ialah pada akhlak, bukan pada pemerintahan, bukan pada, tapi pada akhlaknya. Akhlak itulah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling dominan dalam kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai pukul 10 kita ni nak masuk sikit. 10.30 dah. Ada 5 minit. Akhir. Jadi Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Masuk kepada perbicaraan tentang berbalah ataupun berselisih sama-sama
ahli ilmu. Sebenarnya kita nak belajar berselisih ni, kita kena tahu bahawasanya al-aslu di dalam agama kita ni ialah al-ittifaq. Maknanya bahkan salah satu daripada dalil syariat kita ni, dalil syarak kita yang paling besarnya di sisi al-Imam Syafi'i ialah al-ijma'. Al-ijma' maksudnya kesatuan umat Islam tu lah, maknanya kesatuan ulama mujtahidin. Cuma katanya al-Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala telah sepakat, dinukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa Imam Syafi'i berkata telah sepakat alim ulama bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengazabkan umat pada masalah yang diperselisihkan oleh para alim ulama. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ulama ittafaqan an-nas, benar ulama lah, ala anna Allah la yu'adzibu ahadan fima ikhtalafa alaihi ulama. Dalam kitab mana tu saya tak tahu, cuma dinukilkan oleh Syekh Said Hawa dalam setengah kitab dia. Saya jumpa ibaratnya dalam kitab dia. Maaf lah, aku Ustaz Fauzan kata baca kitab Said Hawa, ada disebut inna Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabkan ulama, tidak mengazabkan mana-mana umat pada masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Maka daripada perkataan Imam Syafi'i ini kita tahu dah hak mana khilaf yang muktabar, hak mana khilaf yang tidak muktabar. Khilaf yang muktabar ialah khilaf kalangan ulama lah. Maksud ulama ialah ulama-ulama mujtahidin. Maksud ulama tu ulama-ulama mujtahidin. Ulama-ulama mana ulama-ulama yang punya keahlian untuk melihat kepada dalil-dalil syarak. Baik, itu yang pertama. Jadi sebagaimana ada dalam kitab ni, dan syair itu sebenarnya disebut oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara. Panjang tu syair tu, illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Bukan semua khilaf yang datang itu kita ambil kira belaka, melainkan khilaf yang ada bahagiannya daripada penelitian, maknanya wajar untuk dikaji. Baik siapa yang jadi daripada situ, katanya Dr. Jamal Farouk dalam kitab ni, bahawasanya bukan semua khilaf tu kita kena cara. Bukan semua khilaf tu mungkin kita sendiri tak layak pun nak bincang. Bukan kata orang tak, kita sendiri pun tak layak pun untuk memperbahaskan tentang tu. Kalau kita min ahli nazar, kalau kita ni daripada kalangan ahli nazar, mana ahli fikir wal nazar, mana kita bolehlah tengok khilaf ulama tu. Tapi kalau kita bukan daripada kalangan ahli nazar, kita boleh lihatlah, biarlah. Saya ingat antara benda yang saya awal-awal saya belajar dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala, saya pegang benda ni. Dia kata hatta dalam majlis pengajian kita, kalau kita buat pengajian, biar orang yang lebih alim bercakap. Maksudnya apa? Kita mengajar kan, kita bukan buah kita pun. Semua buah guru kita kan, kita tak ada buah kita pun. Semua perkataan alim ulama, kita baca perkataan alim ulama, bukan buah kita pun. Biar orang-orang yang lebih pandai yang bercakap. Jadi bila kita bercakap, kita sebut orang alim ulama sebut, tak ada bahagia kita pun. Tak ada gitu. Tinggal laginya kita belajar alim ulama sebut. Kita belajar mengikut yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya disebut juga dalam ni, adakah mukhalif tu apanya ahli? Sebenarnya katanya Syekh apa dia ni, Allahumma salli ala sayyidina, syarat tu satu ya sebenarnya. Tapi dia boleh diperincikan juga. Adakah kita ni ada ahliah untuk tengok khilaf tu, ataupun yang kedua mukhalif kita tu ada kelayakan ke tak? Ada kelayakan ada untuk kita. Jadi kalau bahasa yang dinasihatkan oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aziz Cik Emas, saya pegang kata dia ni. Dia kata biasanya ustaz-ustaz ni dia tak balas dengan tokai timu. Ustaz-ustaz ni dia tak balas dengan tokai timu. Tokai timu dia balas dengan tokai timu je. Faham tak? Faham tu tak maksud dia?
Mana Tokyo Timur balas dengan Tokyo Timur. Orang Tokyo ikan rasanya balas dengan pokok Tokyo ikan juga. JK masjid dia balas dengan JK lah. Suami balas dengan isteri. Ya gitu. Jadi dia balas biasa selevel. Ataupun satu peringkat. Dia kalau balas luar beda tu pelik. Mungkin ada front line dan sebagainya, orang lain je. Johnny jadi front line, belanja orang lain di belakang apa semua sekali. Jadi sebenarnya sepatutnya perbalahan itu dengan satu bidang. Sepatutnya. Jadi kalau balas dalam bidang itu satu benda yang tak kena. Jadi kalau ustaz balas dengan tidak ustaz, satu benda pelik. Kena betul satu perkara betul. Satu perkara yang pelik lah. Jadi antara benda yang perlu kena faham juga, adakah kita jangan ambil semua benda tu dibicarakan, tapi ada benda tu mimmasaral khilafu fihi, benda yang memang patut pun khilaf. Contohnya kalau ada benda tu, maknanya sebuah benda tu sudah diperselisihkan di sisi alim ulama dulu. Mana kalau balas lagi lah ni pun benar sabar lah, sebab ulama dulu balas dah. Maknanya tak pelik dah kalau sekarang pun balas juga. Kita tak boleh nak kata ijma' ulama masalah ni tak ada khilaf. Apa? Sebab ulama dulu balas dah. Tak kita kata tak ada khilaf sampai sekarang. Mana kita cuai, kita tidak mempelajari perselisihan ulama. Cumanya hatta ulama-ulama kita pun sebut, kita nak belajar khilaf ni, hatta Imam Ghazali pun sebut dalam kitab. Dalam kitab apa dia ni? Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang sangat kita kata bukan rendah, sangat asas lah dalam pengajian ilmu akhlak. Dia kata kita belajar fiqh sekadar untuk nak betulkan amal ibadat kita, dan kita belajar khilaf untuk menyelesaikan masalah manusia apabila manusia ni berselisih. Jadi kita belajar ilmu khilaf untuk menyelesaikan masalah manusia. Mana perbezaan pendapat ulama tu, mana kita belajar fiqh muqarrarah, fiqh perbandingan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Bukan kata kita buat masalah dengan khilaf. Bukan mencipta masalah dengan khilaf. Antara benda yang saya dapat dan saya dengar ni daripada Datuk Mufti Haji Syukri. Datuk Mufti Haji Syukri ni dia kata ni pesanan daripada Datuk Mufti Haji Ismail, Datuk Peti Haji Wen. Pesanan ni mafhum daripada perkataan dia. Dia kata kalau mengaji kitab Kashful Rumah, masa dia mengaji dengan Kashful Rumah dengan Datuk Peti Haji Wen ni, kalau jumpa hak pelik-pelik, Datuk Peti Haji Wen ayat, okey, boleh khilaf. Hak khilaf ni khilaf dah. Khilaf dalam kain. Kilah dalam kain hak belik-belik kau, hak belik-belik ni kilah. Maksudnya apa? Jangan royak kau. Tak sudut sebar kepada masyarakat. Apa? Sebab kan memecah belah ke masyarakat. Mana kilah? Jadi katanya Datuk Mufti Haji Syukrinya, orang zaman sekarang ni hak belik tu hak dia royak kat orang. Saya ni ada seorang guru saya ni, saya tak sebut lah nama dia sebab dia ni masa sekolah mahak tu tak pernah marah kat orang. Tapi bila dia sebut satu orang manusia, dia kata marah. Sampai bila saya sebut kepada abang-abang sini yang dia mahak ni, betul kau ustaz ni marah dah. Saya tengok depan mata saya dia marah. Dia marah kepada seorang bekas pelajar mahak yang sebut masalah khilaf. Dia kata khalif tu'raf, tu mazhab dia. Mata katanya Al-Fadhil ustaz tu, ustaz senior kita hafizahullah, masih ada lagi dia. Dia kata duk sebut masalah khalif tu orang, mana sebut benda pendapat hak menyalahi orang ramai supaya nak bersuhu. Walaupun dia tak ayat dia nak suhu tu, tu'raf tu difahami daripada sebab dia sebut masalah khilaf. Jadi itulah macam mana kita belajar. Dan kita tidak, dah satu perkataan yang saya dah catat lah. Saya ingat ni masa belajar dalam bab waktu semaya dengan Maulana Syekh Ali Jumaah, belajar mata Ghayah Taqrib dulu, dalam masalah waktu isyak dengan maghrib ni. Waktu isyak dengan maghrib, waktu isyak dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah ni, dia kata dalam bab natijah ni dalam takwim kan.
Takwin ni orang ambil, dia kata kau hak tidak menyelesaikan masalah, dia kata. Kita tak ambil kau hak menimbulkan masalah. Dia kata natamalli fil khilaf ma yub'idun nas 'anil khilaf. Dalam khilaf hak banyak-banyak tu kita cari benda hak menjauhkan manusia daripada khilaf. Bukan kata dengan sebab ada khilaf kita menyebabkan orang jadi kau balas sikit dia kau balas kau besar. Jadi banyak perkara tu. Mungkin lepas pada ni kita setus sikit dalam soal jawab lah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Jazakumullah khairan. Rasa santai molek tak? Masih dengar kisah-kisah Nabi ni, rasa kita pun rasa apa? Masya Allah. Zikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Masya Allah. Dengan menyebut nama Rasulullah SAW menjadi rauhun, diterjemah ke apa, Ustaz? Lapang. Menjadi kelapangan kepada dada-dada kita. Masya Allah. Jadi cukup dah sebenarnya Ustaz cerita berkaitan dengan apa ni, adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam berdepan dengan apa ni, perselisihan antara anak dan menantu dia sendiri pun sebenarnya cukup dah memberi pengajaran kepada kita dalam bab perselisihan ini. Dan sebenarnya Ustaz pun banyak sentuh dah, rasa tak ada gapo nak tanya ni. Cuma kita tanya jugalah sikit. Dan kalau ada penonton di Facebook kita nak tanya pun boleh tulis di ruang komen. Jadi persoalannya Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok disebabkan lo ni ada media sosial, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok dan sebagainya, jadi masyarakat ni nampak orang agama ni balas sama. Dia nampak agama ni membawa kepada perbalahan, bukan agama ni membawa kepada kesatuan. Jadi apa ni, macam mana Ustaz boleh komen tentang isu tu, dan apa saranan Ustaz untuk kita masuk ke tahun 2022 ni supaya orang nampak saranan Ustaz yang mungkin boleh nasihat ke ataupun panduan Ustaz ke, supaya orang boleh nampak orang agama ni sebenarnya membawa orang kepada tanwir, membawa orang kepada Allah, membawa orang kepada Rasul, dan bukannya membawa manusia ni kepada berpuak-puak dan berpecah belah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak balas kau nak balas kat mana lagi dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tu sebenarnya realiti sebenarnya. Sebab memang tak ada media lain, tak ada ruangan lain pun. Tak ada ruang lain nak balas. Sebenarnya manusia ni memang kalau kita cakap secara idealismenya, kita kata manusia tak boleh balas juga. Manusia ni akan berselisih juga sebab dia panggil sunnatullah fil kaun juga. Maknanya termasuk daripada sunnah kejadian. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mana sentiasa manusia tu berselisih. Jadi dan pada sayanya perbalahan tu dua. Pertama sekali, memang orang ni menyalahi orang ni. Orang ni menyalahi orang ni tu benda biasa. Benda biasa. Cumanya masalahnya melaga-laga ke perbezaan tu. Ni ada satu pengalaman seorang kenalan jugalah. Dia orang minta dia buat video. Ni zaman 23 sebelum zaman YouTube dengan Facebook tak masuk sangat lagi. Dah lebih 10 tahun lepas kot. Dah lepas Friendster sikit. Lepas Friendster sikit masuk dah ke era Facebook tu rasanya. Tapi yang mana Facebook tak tahu mana lagi, YouTube dah ada dah lah. Jadi buat video tu menyentuh masalah khilaf. Jadi bila lama dah benda tu duduk dalam YouTube, orang yang kita kena tahu bahawa dalam alam maya ni dia ada cyber trooper, dia ada orang cari makan dengan buat video, dia ada orang. Jadi apabila dia dapat video kenalan kita tu, dia ni rock ustaz ni padahal tak ada sebut pun dalam video tu, tak ada pun dia ni balas dengan ustaz ni, tak ada. Dia ambil video orang ni, dia ajar capur dengan video dua ni. Patut je ustaz fulan bin fulan berlawan dengan fulan bin fulan, tak ada apa satu.
Jadi terhasil lah. Jadi memang ada yang berlaku tu dengan tidak ada kosak pun, tapi memang kerana duduk dah memang dah setuju dah untuk rakan sangat video tu kan, maka ar-ridha bisyai' ridha bima yatawallada minhu. Dah awak sanggup sangat buat rakaman, dah sanggup sangat buat rakaman, maka redha jugalah dengan konsekuensinya akan belaga dengan orang. Satu. Baik. Yang keduanya tinggal laginya berlaga di media masa tu lebih baik daripada berlaga di masjid. Maksudnya apa? Mana lebih molek berlaga dalam internet, orang buka internet, buka telefon, tengok ustaz ni duk balas dengan ustaz ni. Daripada dia balas minggu ni ustaz ni duk kecek, hari Rabu, hari Sabtu ni ustaz ni balas pula. Mana molek? Rasa baik balas dari internet sikit. Sebab apa? Sebab lebih suci umur Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat saya. Bukan kata menggembira sangat sebenarnya, tapi mungkin kalau kita kena fikir, mungkin juga kita tak boleh masuk masjid ni kerana ustaz-ustaz selama kena duduk balah di masjid kot. Saya kritik kepada saya sendiri juga tu. Tapi jangan jadikan. Saya nasihat ni saya dapat daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dalam satu program dalam berapa tahun dulu, 8 tahun lebih dah kali, program yang dianjurkan oleh alumni Yaman tu. Pelik alumni Yaman kita masuk apa ni. Jadi dalam program tu dia kata jangan jadikan masjid ruangan tempat percanggahan pendapat. Sebab apa? Sebab jadi jatuh nilai rumah Allah Ta'ala, jadi balah. Saya pernah satu ketika, ni cerita peribadi, tapi kita rasa benda tu besar. Oh ni pasal apa ni bercakap bab maulud dah kan, kita serah benda tu besar. Kadang-kadang ahli jemaah tak penting pun benda kita sebut tu. Okay. Kata masa misyuk maulud, kita ustaz-ustaz ni nak balah lah, nak marah kau ustaz tu, mak kritik maulud, tak boleh berdiri selawat berdiri. Benda tu tak besar pun di sisi ahli jemaah masjid hok mari dia buat ibadat sebenarnya. Kalau buat maulud, pentingnya yang penting habis makan ni. Makan ni habis, orang mari alhamdulillah selesai belaka, boleh makan belaka. Hak tu selesai, dia tak peduli pun masalah selawat belah diri kau, selawat belah duduk kau, apa semua sekali tidak masuk dalam perut. Kadang-kadang kita tu terlebih selajak masalah tu. Tapi yang penting ada di sana benda-benda yang mustarak di antara semua umat Islam. Memuliakan Nabi SAW dalam bait maulud tu lah. Muliakan Nabi, cerita dengan Nabi tu serupa ya. Antara semua umat Islam sama ya. Jadi mungkin kita kena cari kawasan mustarakah. Ni, kawasan mustarakah maknanya kita cari titik temu antara dalam masalah khilaf ni. Cuba cari titik temu. Kita cari titik temu, apa dia titik temu di antara masalah tu dengan masalah ni. Sebenarnya ada, setiap masalah ada kawasan mustarakah. Sepatut bahawa ada khilaf. So, kita belajar dalam usul fiqh pun ada tahrir mahallun niza'. Benda apa yang sepakat ke benda apa yang kita tak sepakat. Jadi benda tu kadang-kadang benda ilmiah sangat kita bawa dalam perbincangan di masjid. Cuma itulah jangan bersungguh sangat. Jadi kadang-kadang mereka duduk balah di, bukan benda baik pun balah tu, cumanya lebih kurang sikit mudaratnya daripada balah di masjid. Jadi saya menyeru pada nasihat pada diri saya sendirilah sebelum pada orang lain. Mungkin juga kenapa kita ustaz-ustaz tak boleh naik masjid. Kenapa tak boleh naik masjid? Mungkin kerana sebelum ni kita duduk balah kuat sangat sama-sama ustaz. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Naik masjid mana tu? Naik masjid lah. Naik masjid semai kuliah. Kita tak ada kuliah ke sekarang? Di Kelantan. Ya. InsyaAllah kita InsyaAllah Kelantan kita dah berpindah ke fasa 3 ni. Jadi insyaAllah lepas ni mudah-mudahan kuliah kita dibenarkan semula lah.
Soalan ringkas Ustaz. Tahun 2021 ni kita nampak banyak budaya react video ustaz-ustaz ni. Jadi react tu maksudnya dia tak setuju lah, dia khilaf dengan pendapat ustaz tu. Jadi ustaz rasa budaya react ni budaya yang baik ke, perlu diteruskan sebagai untuk kata apa, memandaikan umat ke, ataupun ustaz rasa benda tu tidak kena dengan adab khilaf? Reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli fi'lin raddu fi'lin. Likulli fi'lin raddu fi'lin. Setiap perbuatan ada reaction dia. Ada likulli action reaction. Ada chain reaction pula lepas tu. Maknanya ada hok berata pula lepas tu, bila melarak pula lepas tu. Baik, budaya reaksi video ni saya tengok banyak dibuatnya di dekat YouTube tu oleh orang-orang yang punya channel. Saya pun ada suka kok tengok reaction macam dulu masa orang saya suka tengok reaction orang putih, reaction tengok baca Quran. Saya suka tengok tu, mana kali pertama baca Quran. Macam saya suka tengoknya apa dia tu, orang Kurdi tu, Allahu Akbar, Ra'dul Kurdi tu. Kalau dia baca Quran, orang putih buat reaction tu, rasa luar biasa. Kita pun suruh hebat juga lah, Masya Allah. Mana ada reaksi kali pertama. Lepas tu reaksi ni semua orang yang ada channel biasanya buat. Mana benda tu mari daripada maknanya varian tu kita tahu dah daripada mana. Marinya daripada kluster mana, mari daripada belah sana, daripada budaya belah sana lah maknanya. Mana setiap yang punya channel dia nak suruh ramai orang like dan share ke apa semua sekali. Maknanya dia buatlah budaya reaction tu. Maka budaya reaction tu makin berketerlaluan reaction dia tu, makin ramai lah orang tu. Mana kalau teriak tangis apa semua sekali. Saya bukan kata teriak tangis tu tak betul, reaksi-reaksi tu, tapi kadang-kadang nak suruh orang tengok ya. Tapi yang kita tahu hak reaksi hak betul pun ada, macam reaksi orang bukan Islam dengan Quran kali pertama. Tapi ni dengar Syekh ni bercakap, kita pun buat reaksi. Ya Allah Tuhanku, macam apa benda ni? Pada reaksi ni sebenarnya kita tengok seorang pun tak apa, kita nak berkongsi reaksi kita dengan orang. Maknanya kita nak apa faedah? Balik kepada yang kita sebut tadi, kita setarah kah dengan dia? Kita setarah kah? Lepas tu kalau kita nak menegur dia, kata disebut dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Bughiyatul Mustarsyidin boleh baca ke dia tahu dah lali. Bughiyatul Mustarsyidin karangan Al-Imam Abdul Rahman Al-Mashhur, Mufti Hadramaut. Dia sebut dalam daripada dinaqal daripada seorang ulama daripada keluarga Amudi, Syekh Abdul Rahman Amudi, mungkin anak murid Ibn Hajar. Syekh Abdul Rahman Amudi kata, apabila kita menyebut khilaf, apabila kita nak menyatakan kita tidak, ni ulama-ulama ni, apabila kita nak menyatakan pandangan kita tak bersetuju dengan seorang ulama yang sezaman dengan kita, kita tidak boleh menyebut nama dia. Apa sebab? Disebut dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kalau orang tu sezaman dengan kita, masih ada, kita tidak boleh menyebut nama dia. Kenapa? Sebab kemungkinan dia akan rujuk pendapat dia. Kalau kita tak setuju dan kita ni betul, katalah pendapat kita ni betul, mana kita ni betul, mengikut pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i contohnya. Jadi katalah guru tu ataupun ustaz yang berkenaan tu tidak ikut pendapat yang muktamad, dia ikut mazhab Hambali ke mazhab Wahabi ke mazhab apa ke. Bila kita nak sebut tentang dia, kita tak boleh sebut nama dia. Sebab apa? Sebab kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemungkinan dia akan rojak sebelum dia mati. Apabila kita serang dia dengan perkataan dia dan nisbah pada dia, kalau dia rojak sebelum dia mati, yang kita serang dia tu tetap kekal, akan berkekalan. Serangan kita pada dia tu akan kekal. Sedangkan mungkin dia rojak perkataan dia tu sebelum dia meninggal. Maka kata ulama, kalau tuan punya qaul ataupun perkataan masih ada, kita tidak boleh sebut nama. Kita hanya tunggu kepada qaul dia.
Kita hanya seteru kepada perkataan dia. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Ni dalam kitab Jawi pun sebut. Tengoklah kepada apa yang dia cakap. Mana kalau kita nak bahas perkataan dia, jangan sebut orang yang berkata. Jangan mempertikaikan diri orang yang berkata. Sebutkan pada perkataan dia saja. Kalau dia salah, kita sebutkan perkataan dia. Tapi dia sebut perkataan pun jangan mengumpat. Katanya Imam Ghazali, mengumpat orang alim. Mengumpat orang alim macam mana? Sebut tu macam orang tak sebut nama tapi orang tahu dah siapa. Contoh kita kata adalah seorang tu daripada negeri Perlis contohnya. Jadi habis kita sebut Perlis tu pun, habislah sahabat-sahabat kita orang Perlis kena berlaku pada kedai kita tuju kepada orang tertentu. Tak boleh juga. Tak boleh, sebab orang akan cari juga. Orang akan jumpa dah siapa cari. Boleh cari tu. Ataupun dia sebut macam ada seorang penceramah dulu sebut, bukan saya nak malah sebut siapa-siapa nama, tapi bukan orang Kelantan, bukan orang Pahang, bukan orang Terengganu, bukan orang Johor, bukan orang Negeri Sembilan, bukan orang apa dia ni, bukan orang Kedah, bukan orang Pulau Pinang, bukan orang Perak. Malah ayat siapa? Malah ayat dengan mana? Tu pun tak ada juga tahu dah. Tu tidak kena cara lah tu lagu tu. Mana terarah juga. Mana dia kata. Jadi jangan disebut. Jangan disebut. Macam saya dalam sehari dua ni, nanti saya pandangan saya lah ni. Kadang-kadang kita nak mengaitkan seorang tu dengan apa dia? Kita nak mengait dengan pakat dia. Pakat dia ni PhD, dia doktor kalau contohnya. Tu ada seorang PhD tu gini. Apa? Bukan kerana dia PhD. Dia berpandangan begitu. Apa kita nak kaitkan dengan PhD dia? Macam orang balik daripada luar negara. Kalau dia umrah kau dia keluar buat dia balik dari negara, dia buat klik Omicron tu. Tak boleh kita kata orang balik daripada negara pakat peranti belaka. Apa kena orang umrah saja je, kena kait kat umrah juga. Contoh je. Apa belakang banyak lagi orang pergi luar negaranya. Tapi yang masyhurnya orang pergi umrah. Jadi begitu juga macam ni juga. Kata pasal apa kait ke orang PhD apa? Bukan salah PhD dia tu. Dia sebut perkataan begitu begini. Jadi jangan kita serang benda yang tidak patut diserang. Kita sebut benda yang tak patut disebut. Kita membangkitkan benda yang tidak patut dibangkit. Maknanya kita pergi kepada peribadi lah tu. Kita pergi kepada orang yang berkata, bukan pergi kepada perkataan dia. Tu salah dah cara tu. Jadi kata dalam kitab Buruyah Mustasyidin kata begitulah. Maknanya jangan sebut kepada nama orang ya. Tapi kalau dia meninggal tak apa. Padahal kalau meninggal kita tahu dia tak rojok daripada perkataan dia, kita sebut perkataan dia. Tapi kena ingat kata guru kita Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, kita jangan sangka bila kita merok orang yang meninggal dunia kita mengumpat orang mati tak. Kena faham. Ini orang ramai juga tak faham ni. Bila kita kata kita rok Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah kata tak boleh gizah Nabi SAW, kita Ibn Taymiyah sudah meninggal dunia dah. Bila kita menolak pendapat Ibn Taymiyah, yang masyhurnya Ibn Taymiyah kata begitu, katanya hakikatnya kita menolak orang sezaman kita yang berpegang dengan pendapat Ibn Taymiyah. Cuma kita serang perkataan Ibn Taymiyah tu sebab dia sudah jadi figura bagi perkataan itu. Sebab dia wafat dengan kita tidak tahu bahawasanya dia rojok daripada perkataan itu. Jadi kata guru kita Syekh Ali Jemaahnya, kita menyebut nama Ibn Taymiyah bukan kerana kita nak rak Ibn Taymiyah, tapi kita menolak orang yang sezaman kita yang masih berpegang dengan pendapat lagu tu. Itu kenapa? Kerana ilmu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala amanah ilmiah. Wallah menisbah qaul kepada tuannya juga. Menisbahkan perkataan tu kepada empunya dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak ada dah saja dekat. Masya-Allah. Jadi jelaslah maksudnya budaya react ni kalau kita nak teruskan juga jangan kita takyin, maksudnya jangan kita menyebut sedikit pun sesuatu yang merujuk kepada tuai punya badai. Jadi masya-Allah budaya tu tak ada masalah. Ada juga yang react video Ustaz Zairul tapi untuk disukai lah. Ya dengar suka. Jadi secara umumnya react tu tidak ada masalah, tetapi kena menjaga adab-adab dan perlu orang yang berkeahlian seperti mana yang Ustaz sebut sebentar tadi. React
video Ustaz Zaidrus tu, kalau kita rasa jadi malah saya dah kata tak ada masalah tu, al-aslu fil asya' mubah, cuma dia mengongsikan ketawa tu bukanlah matlamat Ustaz Zaidrus tu nak suruh ketawa je sebenarnya. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Zaidrus tu yang kita sebut pada awal majlis kita santai tu kan, tanggungjawab gurunya memudahkan ilmu. Jadi diadakan nuktah tu nak suruh benda yang payah tu mudah masuk. Tapi kadang-kadang orang ni dia nak kepada wakilah tu ya. Dia sangka kan wakilah tu ketawa tu. Padahal faedah dia sebalik cerita tu sebenarnya dia naknya. Jadi kadang-kadang bukan semua juga pandai kutip ilmu. Jadi akhirnya dia nak sebut ketawa tu je matlamat tu. Jadi salah juga tu sebenarnya. Jadi lari daripada tujuan. Guru-guru kita Al-Fadhil, maknanya ustaz-ustaz mana-mana pun saya tengok dah orang Indonesia buat react dengan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat apa semua sekali, tak ada apa-apa. Duduk 10 minit dia suka ya. Jadi apa, tak ada faedah sangat dia nak sebut benda lain. Jadi dia buat video suka je lah. Jadi tu lari pada matlamat video asal. Tu termasuk pindah mengil juga tu sikit sebanyak. Wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal kena amanah lah. Allah alam. Baik, jazakumullah khairan pada Al-Fadhil Ustaz. Pada malam ni telah memberi pencerahan kepada kita berkaitan dengan adab tu terutamanya, dan juga cara untuk kita beradab dalam berselisih faham. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan tutup majlis kita dengan miskul khitam. Insya-Allah kita akan dengar sedikit pesanan daripada Tuan Guru Haji Ghazali bin Majid, insya-Allah. Boleh ke? Sepatah dua. Nasihat sedikit boleh ke? Tak bagi apa? Tak bagi mic. Tak bagi mic. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berbahagia Syekh Ahmad Fuad Amran, ahli panel pada malam ini. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fauzan Alhamdulillah, moderator, dan saudara-saudara sekalian. Pertama sekali saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kerana mengadakan majlis pada malam ini di rumah saya sendiri. Sebab satu majlis ilmu itu sangat besar faedahnya jika dibanding dengan yang lain. Dalam Ibn Umar ada berkata, Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, majlisu fiqhin afdalu khairu min ibadati sitina sana. Satu majlis ilmu itu yang diadakan lebih baik daripada ibadat sebanyak 60 tahun. Dan baginda Rasulullah SAW ada juga menyebut, bersabda, Yasirul al-fiqhi khairun min kasiril ilmi, kasiril ibadah. Sedikit majlis ilmu itu adalah lebih baik daripada banyak ibadat. Dan Iman An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi ada menyebut, innal istighala bil ilmi min afdalis ta'at wa ulama unfiqat fihi min nafa'isil awqat. Sesungguhnya bersungguh-sungguh ataupun berusaha dengan ilmu itu termasuk belajar, mengajar dan berurusan dengannya adalah antara ibadat atau taat, ketaatan yang paling afdal. Dan yang lebih utama daripada kalau kita belanja menggunakan waktu kita adalah lebih utama daripada
patut kita gunakan pada ulama yang dibelanjakan untuk waktu kita berharga ini, lebih aula dibelanjakan untuk menuntut ilmu, itu maksudnya. Jadi ana mengucapkan terima kasih lah, dan kerana ada penjelima saya ni, jadi saya berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u, wa min du'ain la yusma'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin.